Didik TV KPM. Okey, dalam segmen ni kita nak gunakan tertingkap fokus ni yang kita dah sediakan tadi. Ada satu Chris yang lembut tu. Ada tak? Yang lembut tadi yang Chris sekejap. Yang ni cikgu. Ya, betul. Okey. Kita nak gunakan yang ni je, yang lembut ni untuk kita tampal pada bahan bercetak. Tak kisahlah sama ada kita dah siap cetak ataupun kita daripada majalah. Macam Chris pegang tu. Okey. Okey. Cuba Chris selak-selak tengok ada tak imej-imej yang Chris suka yang menarik yang kita boleh jadikan dia lukisan. Okey. Cuba tengok. Baiklah. Cuba cari-cari dulu mana yang berkenan. Okey, yang ni cantik cikgu. Ada? Saya rasa Chris nak pilih gambar yang ni boleh tak cikgu? Oh, cantik tu. Bintang-bintang. Bintang-bintang di langit. Ada rumah lama tu. Ada pokok kelapa. Cantik ni. Jadi, pada Okey. pandangan cikgu, Chris boleh fokus pada bahagian Bahagian rumah. sini, cikgu? Bahagian situ, betul. Okey. Okey, dan cikgu pula, cikgu ada bahan bercetak yang cikgu dah cetak lah. Okey, cikgu bawa. Ni rumah. Bukan rumah cikgu ni. Bukan rumah cikgu Bukan. Oh, Ini gambar je. Gambar daripada saja. mana cikgu ambil tak tahulah. Okey. Tapi sebab gambar ni sangat menarik dengan ada lampu-lampunya, dengan bunga-bunganya. Ada banyak bahasa seni visual kat sini. Okey. Ada garisannya, ada pelbagai lah kalau kita tengok. Sangat menarik dengan warnanya macam tu. Jadi cikgu nak fokus di bahagian depan ni untuk kita hasilkan lukisan macam ni. Macam ni ke cikgu? Sekejap, Betul. Buat memanjang tu. Okey. Okey. Macam ni ya cikgu? Betul. Okey, nampak tak murid-murid? Okey, nampak ada rumah, murid-murid di rumah. Okey, jadi kita boleh tunjuklah macam mana. Cara dia, kita tak boleh nak pegang ni. Ya. Sebab dia lembik kan. Betul. Jadi kita ambil gam, gam glue stick yang biasa tu, kita lekatkan, kita tampal pada bahagian yang kita dah fokus tadi. Okey. Ingat lagi tak? Ingat cikgu. Okey, kita letak gam dulu. Letak Ini kita dah masuk kepada proses proses penghasilan. Ini langkah pertama je. Ya, langkah pertama betul. Kita tampal dulu. Okey. Kalau kita nak pegang mungkin agak susah. Kalau kita nak biar atas kertas pun takut nanti angin tiup. Dah terbang pula kita punya kertas ni kan. Jadi kita nak mudah kita tampal saja. Okey. Macam ni. Tampal di sini. Okey. Okey. Sekarang kita angkat. Sekarang okey. senang cikgu. Kan? Dia tak jatuh. Dia tak jatuh, betul. Dia dah lekat dah, nampak. Jadi mudah untuk kita melukis. Jadi kita akan fokus, Chris, pada bahagian ni saja. Kalau cikgu punya kat sinilah. Chris kat situlah. Okey, Okey. Nampak Jadi kita abaikan bahagian tepi-tepi ni. Ya. Kita ambil bahagian tengah saja untuk kita buat lakaran di kertas lukisan kita. Kita macam cikgu katalah, cikgu suka yang bersaiz A4 ni. Nak guna A3 pun boleh, lagi besar tapi lambatlah kan. Ya. Jadi kita guna yang kecil. Cepat sikit. Saiz A4 Saiz A4. Okey, langkah kedua Chris, langkah pertama kita tampal, tertingkap sudah. fokus. Langkah kedua kita melakar. Melakar ni maksudnya kita buat lakaran awal. Ya. Apa yang kita nampak pada bahan bercetak ni yang kita dah fokus tadi. Okey, cubalah Chris. Chris pandai ke tak pandai ke? Cikgu rasa Chris pandai ni sebenarnya. Chris nak tanya, untuk membuat lakaran, bahan-bahan apa yang kami perlu sediakan cikgu? Okey, terlupa cikgu Okey, antara bahan-bahan yang paling penting untuk kita melakar, pensel lah yang pertama. Pensel adalah langkah pertama untuk kita melakar. Sebab apa? Untuk murid-murid di sekolah ataupun di rumah, gunakan pensel ni senang sebab kita boleh padam. Kalau salah lakar, salah buat garisan, salah kita buat rupa, kita boleh padam, lukis semula. Padam, lukis, buat lagi. Sampai kita rasa lukisan kita tadi tu, lakaran kita tadi tu dah hampir-hampir sama dengan yang kita fokus ni. Okey. Pensel. Okey, pensel. Kemudian, bila kita siap melakar, kita pergi pada penggunaan media kering yang kedua. Kita boleh guna pen. Pen tak kisah sebenarnya, pen apa pun boleh. Kalau dakwat tu, dakwat yang lebih tebal, lebih besar, lagi cantik lah. Faham? Kalau halus tu tak berapa nampak sangat. Okey. Jadi untuk proses lakaran, kita gunakan pensel dulu. Kita guna pensel dulu supaya Sebab kita boleh. pen tak boleh padam kan cikgu? Ya, betul. Kalau Faham. pensel boleh padam. Jadi kita dah dapat lakaran yang sebenar yang kita nak. Jadi kita boleh lakar semula menggunakan pen ataupun ni pen penanda. Okey. Pen Chris penanda. boleh lakar cikgu? Boleh. Okey. Lakar apa yang ada dalam tu tadi yang Chris Dalam dah tertingkap fokus. Ya, tertingkap fokus. Betul. Cepat Chris belajar ni. Okey. Sambil-sambil tu cikgu nak share. Tak apa, Chris teruskan. Okey, kita ada lagi media kering yang lain seperti inilah pensel warna. Pensel warna ni. Ini kalau tengok ni Chris, cikgu dah guna dah ni. Dah pendek-pendek dah. Dah tak sama tinggi dah. Okey, ni maksudnya kita dah memanfaatkan media kering ni untuk kegunaan kita lah semasa kita proses berkarya. Okey, kemudian cikgu ada juga
oil pastel. Ya. Ni oil pastel. Okey, oil pastel ni adalah bahan berasaskan lilin. Okey. Sama seperti krayon. Kemudian cikgu ada bawa krayon. Okey. Ini dia krayon. Krayon ni mudah Chris Dia dah macam dia macam pen tau. Jadi senang untuk murid-murid. Dia lebih selamat untuk murid-murid di sekolah gunakan. Cikgu bukan nak promote barang ni, tak, nak bagi tahu je kelebihan dia. Kemudian ada juga ni kalau tulis kat sini color pen. Pen berwarna lah. Murid-murid kalau di tahap 1, tahun 1, 2, 3 memang suka gunakan benda ni sebab dia berwarna-warni. Masa kita dah melakar melukis nanti kita boleh gunakan pen ni untuk kita buat kita mencantikkan atau kita buat kemasan pada karya akhir tu. Okey. Kalau yang ni tadi Chris, pen penanda hitam putih kan? Warna hitam. Yang ni yang berwarna. Boleh juga guna. Ini pun masih media kering, sama je. Okey. Cikgu, untuk lakaran ni perlu ke Chris menggunakan pembaris atau tak semestinya? Kalau macam cikgu Chris, cikgu ada bahagian-bahagian yang lurus kan? Boleh gunakan pembaris, tak ada masalah. Itu sebagai bahan bantu untuk kita melakar. Okey. Jadi lebih nampak lebih lebih senang lah, lebih mudah. Ya. Okey. Kalau katalah Chris seorang yang profesional, memang berbakat dalam bidang lukisan, pakai tangan je. Senang. Tapi Chris bukan profesional cikgu. Jadi saya rasa untuk lukis apa ni rumah kecil ni, saya rasa Chris boleh menggunakan mungkin pembaris. pondok usang lah cikgu rasa tu. Okay, cikgu pun nak melakar juga. Tak tahan tengok Chris melakar tu. Nak juga. Cikgu saya sambil-sambil lah kita buat ni. Pelan-pelan. Cikgu tengok dari sisi ni nampak Chris ni seorang yang berbakat ni. Terima kasih cikgu. Ya. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Kita buat sama-sama, kita tengok Cikgu tak guna pembaris ni, cikgu main tarik je. Sengit sikit-sikit tak apa. Dalam lukisan kadang-kadang memang sengit-sengit tu biasa sebenarnya. Kita boleh adjust lah. Ataupun kita boleh buat lakaran sebab kita guna pensel kan. Jadi kita boleh padam lukis semula, padam lukis lagi. Tak ada masalah. Okey. Kat sini kita gunakan garisan. Kalau kita tengok ada garisan, contohnya garisan lurus, garisan melengkung, begini kan. Ini garisan melengkung, yang ni garisan lurus. Wow, cikgu tak pakai pembaris pun. Tak apa. Cikgu profesional lah. Tak adalah pro sangat. Sama je kita ni, okey. Cikgu main agak-agak je ni sebab Chris, cikgu ni terkenal dengan kuasa agak-agak. Cikgu, saya nak tanya, kalau murid-murid di rumah tak ada majalah lama ke apa, bahan selain daripada majalah lama, untuk cari bahan rujukan. Bahan rujukan. Kalau tak ada majalah, kita boleh guna surat khabar kan, komik dan sebagainya. Ataupun kalau di rumah ada internet, kita boleh cari di internet gambar-gambar yang sesuai, kita boleh cetak lah. Cetak. Contoh macam cikgu buat ni, cikgu ambil daripada internet lah ni. Sumbernya cikgu tak tahulah kat mana. Tapi yang penting gambar. Yang penting gambar, tak kisah. Gambar foto pun boleh sebenarnya. Gambar foto pun boleh. Bila gambar foto, mungkin gambar foto dia kecil kan. Kita buat tertingkap, fokus tu lebih kecil. Faham. Sambil-sambil tu kita teruskan, kita melakar macam biasa. Cikgu, saya dah siap. Cepatnya nanti dulu. Awalnya. Tengok. Oi, laju. Oh, yalah. Ada sikit lagi cikgu, sikit lagi ni. Okey, teruskan. Bahagian daun tu cikgu nampak macam belum ada lagi. Okey. Tak apa. Slow. Cikgu intai-intai je ni nak tengok Chris macam mana. Wah, sangat berbakat. Okey, cikgu. Okey. Teruskan. Cikgu dah siap ke? Oh, dah siap dah. Ini dia. Tada! Wow! Cantik tak? Cantik lah cikgu. Okey. Ini dia kalau kita tengok ada banyak-banyak garisan kat situ kan. Nampak? Okey, proses terusnya. Sebelum tu terlupa pula. Nak tengoklah juga Chris punya macam mana kan. Boleh tak Chris tunjukkan? Boleh cikgu. Lakaran Chris. Kawan-kawan yang gelak Okey. Sini. Oh, cantik. Dah siap. Okey, pokok cikgu. kelapa ada, pondoknya ada. Ada rumput pun ada. Rumput lalang tu pun dah ada. Jadilah tu. Betul lah cikgu tengok macam sama je kat dengan gambar tu. Wah, hebat. Okey, ni cikgu punya, tu Chris punya, kita dah ada lakaran. So, apa kita nak buat? Kita nak mewarna. Okey, langkah seterusnya tengok pada gambar, kita pilihlah warna apa yang sesuai dengan kita punya gambar asal tu tadi. Okey. Cikgu, untuk gambar Chris, warna apa yang sesuai cikgu? Chris boleh guna kumpulan warna sejuk. Warna ungu. Macam cikgu lebih kepada warna panas. Ada warna kuning kat situ, ada merah sikit. Okey. Nanti kita akan campurlah dengan warna-warna yang lain. Okey, jom kita mewarna. Pilihlah pensel warna. Menggunakan pensel warna. Ya, kita guna pensel warna dulu. Nanti kita boleh tambah dengan krayon ataupun oil pastel dan juga pen penanda.
Okey, faham. Untuk kita buat garisan tu dia lebih tebal. Okey, cikgu nak mulakan dengan warna bunga dulu. Baiklah. Chris akan mulakan dengan pondok dulu. Okey. Ni kalau di sekolah ni murid-murid memang suka ni mewarna ni. Bila mewarna buat aktiviti ni dia leka tau. Dia seronok, dia leka. Sedar-sedar dah habis masa. Tak puas, sambung lagi. Okey. Oh, semangat. Cikgu kalau nak guna penanda Pen penanda boleh tak? boleh. Untuk mewarna. Boleh. Untuk mewarna. Tak sesuai sangat Tak untuk sesuai. mewarna. Tapi kalau kawasan yang gelap, boleh je nak gunakan. Contohnya kalau kita ada macam kat sini kan. Kita nampak ada macam gelap hitam tu kan. Kita boleh gunakan pen penanda. Bahagian-bahagian yang lebih gelap tu kita gunakan pen penanda. Ataupun kita nak buat garisan, kita nak beratkan pada garisan pada contoh macam tiang ni kan. Kita boleh guna pen penanda. Faham cikgu. Sebab dia lebih tebal berbanding pen. Okey, sekarang kita pergi pada daun warna hijau. Okey, kat sini ada penggunaan warna. Kalau tengok sini ada warna prima ada, warna sekunder pun ada. Apa tu warna prima cikgu? Okey, warna prima ni warna asas. Warna merah, asas. biru, kuning. Warna yang tak boleh dicampur dengan warna lain. Kalau warna sekunder tu warna kedua. Campuran daripada warna prima yang pertama tadi. Okey. Sambil-sambil lah kan cikgu ceritalah sikit. Didik TV KPM